السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17, muka surat 166. Muka surat 166. Kita masuk masalah. Dia kata sombong pada jalan itu dimurkai Allah. Berjalan atas muka bumi Allah ni hal keadaan sombong, Tuhan tak suka. Dalam Quran Tuhan kata wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kamu melangkah berjalan atas muka bumi ini maraha, hal keadaan kamu sombong, merak depan Tuhan, depan manusia semua. Demikianlah tersebut dalam hadis yang akan datang ini. Kata dia an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, telah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa besar diri, yakni buat kerah ataupun buat sombong dalam jalan dia, nescaya jumpa dia akan Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, padahal ia atasnya marah dan murka. Siapa yang masa atas dunia ni biasa terlintas dalam hati dia, masa dia berjalan depan orang tu, biasa terlintas dalam hati dia berasa merah, berasa besar, berasa sombong, berasa mulia, berasa hebat, berasa orang kena hormat dia dan sebagainya. Siapa pernah rasa begitu masa di atas dunia, mati kalau sekiranya tidak bertaubat, tidak insaf atas kesilapan dia, menghadap Allah dalam keadaan Allah murka pada dia. Telah meriwayatkan hadis ini oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir, dan lafaz itu baginya, dan segala rawinya dibuat hujah orang dengan mereka itu di dalam As-Sahih, dan Al-Hakim dengan seumpamanya, dan katanya itu hadis sahih. Masalah orang sombong dan orang yang buat kerah itu dapat kehinaan besar di negeri akhirat dan dapat seksa di mahsyar dan masuk neraka. Ini pula dia nak cerita orang hak sombong ni. Orang hak sombong ni duk tunjuk kerah ke orang tak tentu punca, di negeri akhirat esok tak ada apa untuk dia melainkan seksa semata-mata. Belum masuk neraka lagi, di padang mahsyar tu dah kena seksa dah. Apatah lagi bila dah masuk neraka. Maka neraka bukan tempat nikmat, sebaliknya semata-mata tempat azab Tuhan nak bagi ke dia. Demikianlah beberapa hadis menunjukkan atas yang demikian itu. Satu daripadanya hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata dia an Amr ibn Shu'aib radhiyallahu anhu an abihi an jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah amsal az-zarri fi suwarir rijal yaghshahumudh dhullu min kulli makan. Diriwayatkan daripada seorang daripada tabi'in, nama dia Amr bin Shu'aib, daripada bapa dia, daripada neneknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, dikumpulkan orang-orang sombong pada hari kiamat seumpama sebesar anak semut pada rupa orang lelaki. Itu dia. Orang hak di atas dunia ni, dia ni al-mutakabbirun, orang besar diri. Hari akhirat esok Tuhan buat dia jadi besar semua.
Puas dah. Tuhan kira dia atas dunia puas dah. Jadi orang besar. Jadi besar diri. Jadi sombong. Akhirat esok Tuhan bagi jadi halus. Dikelubungi akan mereka itu oleh kehinaan. Daripada tiap-tiap tempat. Daripada segenap pihak. Sudahlah halus kecil. Kena hina. Di mana apa orang hina? Padanlah di atas dunia. Dulu dia hina orang. Nampak? Atas dunia dulu besar diri. Al-mutakabbirun. Sombong. Besar diri. Tak heran ke orang. Berasa diri lebih segala-galanya. Di mana pun pandang orang ni dengan pandang hina. Hari akhirat esok. Hak besar diri itu Tuhan bagi jadi kecil besar semut. Tuhan hina dia mana tempat dia pergi. Kata dia. Fayusaquna ila sijnin. Fi jahannam. Yusamma bulas. Ta'aluhum narul anyar. Ta'aluhum narul anyar. Yusqawna min usarati ahli nar. Tinatil khabar. Maksudnya dan dihalau mereka itu masuk ke dalam penjara. Di dalam neraka jahannam. Penjara tu. Dia kata fayusaquna ila sijnin. Sijnu, as-sijnu maksudnya penjara. Dia terjemah neraka. Maka dihalau mereka itu masuk ke dalam penjara yang terdapat di dalam neraka jahannam. Neraka tu teruk dah. Dalam neraka tu ada penjara pula satu. Orang-orang hak sombong di atas dunia, orang-orang hak besar diri di atas dunia, di hari akhirat itu Allah bagi dia jadi atas rupa semut, kecil, kemudian kena hina. Sudahlah kecil, sudahlah kena hina, masuk pula neraka jahannam. Bukan saja masuk neraka jahannam, masuk dalam penjara dalam neraka jahannam. Bertingkat-tingkat azab Tuhan bagi ke dia. Yang dinamakan penjara itu dengan nama bulas. Penjara tu Tuhan bagi nama bulas. Mengatasi akan mereka itu dan dihapusi oleh api. Daripada segala api neraka itu. Api atas api. Dia ada ke mereka ni. Kena api. Sudahlah kena api. Atas api. Atas api. Atas api. Nak habak kata panas, sakit, azab berganda-ganda. Maka diberi minum akan mereka tu daripada perahan dan daripada pati badan ahli neraka. Mereka ni pula kena minum air perah ahli neraka. Ahli neraka tu menanah, busuk dan sebagainya. Perah ahli neraka tu keluh nanah-nanah dia. Nanah ahli neraka tu orang sombong kena minum. Iaitu daripada nanah-nanah dan daripada danah ahli neraka. Kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Tuan-tuan, nak bayang macam mana benda ni? Masalahnya ialah bila Nabi habang, benda ni betul. Ini masalah dia. Masalah dia hak kita duk baca ni hadis Nabi. Masalahnya ialah hak Nabi habang ni tentu jadi, tentu punya jadi. Masalahnya siapa hak sombong atas dunia ni dia tentu kena benda hak Nabi sebut ni. Maka elok diri daripada ada sifat sombong. Dan satu hadis lagi menunjukkan seksa ke atas orang yang sombong itu. Iaitu kata dia an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu habhab haqqan 'ala Allah an yuskinahu kulla jabbarin 'anid. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat tu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahawasanya dalam neraka jahannam ni ada satu tanah lembah, dia kata. Tak tahu besar mana tuan-tuan. Sidina Ali biasa tanya Nabi. Sidina Ali kata, ya Rasulullah, yang kata jahannam ni besar mana? Dah, duk ingat daripada zaman Nabi Adam dulu sampai ke kita lah, sampai tak tahu bila nak jadi kiamat, berapa banyak manusia ada. Berapa banyak manusia ada. Malaysia ni kita tengok ramai tak kira dah manusia ni. Di Malaysia ni
baru ada dalam 24-25 juta je. Penduduk Malaysia seluruh penduduk Malaysia ni tak boleh lawan populasi penduduk Madras di India. Saya baca apa majalah pun, Madras saja di India tu, Madras saja tu penduduk dia ada 120 juta. Madras saja, bukan India. Tak usah kira di Bombay, tak usah kira di macam-macam tempat tu ada dalam India ni. Madras saja tu penduduk 120 juta. Malaysia ni baru ada 24-25 juta. Tu pun kita kata punya ramai manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita lah ni, campur semua hak dah mati apa semua ni, sampai hak nak hidup sebelum menjelang kiamat, tak tahu banyak mana manusia ada ni. Kalau neraka buat kecil-kecil tak cedui. Tak cedui. Sidina Ali tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, yang kata Jahannam ni sah mana? Nabi SAW kata, kamu nak tahu berapa luas neraka Jahannam? Nabi kata, neraka Jahannam ni luas seluas nafsu manusia. Nabi kata. Banyak tu Nabi jawab, fikir ambil. Nafsu manusia. Nafsu manusia ni dia tak jumpa tepi. Yang kata nafsu manusia ni dia tak jumpa tepi. Nafsu ni nak tak tahu nak apa. Maka neraka ni, yang kata neraka Jahannam ni, luas dia macam mana? Luas dia macam mana luas nafsu manusia. Dalam dia macam mana dalamnya nafsu manusia. Sentiasa duk nak. Neraka pun dia punya nak, penghuni dia ni, dia punya nak, dia duk minta dekat Tuhan ni. Ada dalam hadis cerita tentang benda ni. Duk minta dekat Tuhan, ya Allah bagi mai ahli aku. Ya Allah bagi mai ahli aku. Banyak mana pun boleh masuk lagi. Dalam bahasa Allah orang kata infinity. Tak ada penghujung. Tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam neraka tu hak tadi dia kata ada satu penjara. Dinamakan penjara tu Bulas. Ni pula dia kata dalam neraka Jahannam tu ada pula satu tanah lembah. Yang dinamakan dia dan dipanggil orang akan dia dengan nama Hab-Hab. Buladan. Ada satu lembah dalam neraka tu. Lembah tu nama dia Hab-Hab. Maka patut atas Allah Ta'ala bahawa mendiami akan dia akan tiap-tiap orang yang garang, yang besar diri, lagi degil. Yang kata Hab-Hab, lembah dalam neraka Jahannam ni khusus untuk nak isi kullu jabbarin ani. Semua manusia yang jabbar, yang sombong, yang angkuh, yang besar diri. Ani lagi degil, tak dengar cakap. Orang ni duduk di Hab-Hab, di satu lembah yang ada di dalam neraka Jahannam yang khusus untuk pokok ni saja. Telah meriwayatkan oleh hadis ini oleh Abu Ya'la dan At-Tabrani dan Al-Hakim, dan kata Al-Hakim sahihul isnad. Tajuk baru, dia kata bab ma jaa fi man kazama ghaizan. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang menahan dia akan marah dia. Ini pula saya tajuk yang beritahu kat kita, kita kalau marah, kontrol. Agama kita, agama Islam ni dia tak suka orang marah-marah. Tak suka. Cakap elok. Duk marah-marah, duk bebal-bebal buat apa? Marah boleh tak selesai masalah? Tak selesai. Kita marah anak kita, dia nakal. Selesai ke masalah kalau kita marah dia? Tak selesai. Dia duk macam dia juga. Kita marah ke Amerika. Selesai ke masalah kita marah ke Amerika? Tak selesai. Tak selesai. Lagi kita marah dia, lagi dia nak tunjuk dia tak heran ke kita. Pasal apa? Pasal dia kuasa besar dalam dunia. Dalam dunia ni, takat-takat atas dunia ni, kalau nisbah kepada sama-sama negara, dia besar. Tuan-tuan tengok berita Vietnam tadi, dia buat satu debate, buat satu debat. Patut tak patut Amerika serang Iraq? Debat tajuk tu. Patut tak patut Amerika serang Iraq? Tengok wakil daripada Amerika dengan wakil daripada Britain. Tumbuk-tumbuk rostrum cakap Iraq perlu diserang. Wakil negara lain pihak abang kata tak patut serang. Walaupun dua negara ni, Amerika dan Iraq,
tak berjaya nak mempengaruhi negara-negara lain untuk sokong dia nak serang Iraq, dia kata apa? Dia tetap macam serang. Kita marah ke dia. Jadi apa marah ke dia? Minta kat Tuhan. Kita ada Tuhan. Tuhan kita Allah. Allah ni Rabbul Alamin. Dia Tuhan seluruh alam. Mereka pun Tuhan dia Allah juga. Minta kat Allah lah. Nak boleh ke mustajab doa kita, kita kena jadi orang baik. Diri kita kena bersih. Diri kita kena bersih dulu. Semua mazmumah, benda tak elok dalam diri bersih. Biar kita jadi orang bersih. Biar bila kita angkat tangan minta ke Tuhan, Tuhan makbul doa kita. Tentang baca hadis Nabi SAW. Hadis yang menceritakan tentang satu orang yang musafir jauh. Hal keadaan pakaian dia berdebu, rambut dia tusuk masai. Wa rafa'a yadayhi ila sama. Dia angkat tangan pergi ke langit, minta ya Rabb, dia minta macam-macam. Tuhan kata apa? Tuhan kata macam mana aku nak makbul doa dia ni? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Dia ni makan, dia makan benda haram, dia minum benda haram. Wa ghudiya bil haram. Bahkan diri dia, perut dia penuh dengan benda-benda haram. Fa anna yustajabu lah. Tuhan kata bagaimana aku nak makbulkan doa dia ni? Kita lah ni, orang Islam lah ni menghadapi masalah tumpul doa. Doa tumpul. Doa tak jalan. Tuhan ada. Tuhan duk dengar doa kita. Tuhan suruh pula lagi. Oh doa ni astajib lakum. Minta dekat aku. Aku nak bagi kat kamu. Tapi ada benda yang menghalang. Sehingga Tuhan tak boleh nak makbul doa kita. Apa dia? Ni Tuhan sebut dah dalam hadis Qudsi tadi. Makan haram, minum haram, perut penuh dengan benda haram. Macam mana aku nak makbul doa orang macam ni? Mulut berdoa, hati tak elok. Mulut berdoa, duk buat benda tak elok. Macam mana? Tuhan kata, fa'anna yustajabullah. Bagaimana aku nak mustajabkan doa dia ni? Tuhan nak bagi, bukan tak mau bagi. Tapi tak boleh nak bagi. Pasal halangan pada diri orang tu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata di sini, wahai saudaraku, ketahuilah menahan marah tu dipuji oleh syarak. Marah di antara mazmumah, di antara sifat tak elok, Tuhan tak suka. Siapa yang boleh kontrol marah, Allah puji orang ni. Ini orang bagus. Kerana marah itu penarik syaitan kepada kebinasaan. Marah, syaitan senang nak tarik kita supaya kita binasa. Kerana marah, ketak-ketak marah ni, ambil pisau rak bagi perut kawan. Kerana marah, bukan ada pasal apa-apa, kerana marah aja. Pisau sudah radak perut kawan. Dengan kerana marah, kita buka ruang syaitan boleh tarik kita pergi ke lembah kebinasaan. Begitu. Banyak kebinasaan boleh jadi dengan kerana marah. Dia kata. Banyak benda boleh jadi punca kerana marah. Adik-beradik putus silaturahim pasal marah. Pasal marah tak adik-beradik putus silaturahim. Kerana marah cerai-berai rumah tangga. Marah, pang bagi bini sebiji. Lingkup satu rumah tangga yang dah bina 15 tahun, 20 tahun. Sama sudah malam tu juga punah gana, bini lari balik, anak-anak bercamuk habis kerana punca marah tadi ni. Maka marah ni membuka pintu kepada syaitan masuk. Syaitan masuk ketika orang tengah marah, dia senang nak tarik kita. Maka dengan kerana itu disuruh syarak pada kita tahan marah di dalam perut, dia kata. Marah ni jangan sampai terbit keluar, simpan, dia kata. Jangan keluarkan dia. Maka siapa buat sebagaimana yang disuruh oleh syarak tu, nescaya terpelihara dia daripada beberapa kebinasaan. Siapa boleh kontrol, boleh tahan, boleh kawal kemarahan dia, dia selamat daripada binasa. Marah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Marah lagi yang dia semayang. Marah juga lagi kalau duduk berdiri. Nabi kata duduk. Kalau duduk marah lagi tidak. Kalau tidak marah lagi, bangkit terajang katil. Pergi sakit kaki sendiri sudah. Kan? Tak usah duduk terajang orang, terajang katil. Sakit kaki dia, dia tengah perlu baca.
Dia kata dan dapat balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Dia kata akhirat esok Tuhan bagi pahala kebaikan pada orang yang boleh tahan marah ni. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaidan wa huwa yaqdiru ala an yunfidhahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Muadz bin Anas radhiyallahu anhu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tahan dia akan marahnya, yakni tak keluar dia daripada dalam perutnya, padahal berkuasa dia atas bahawa meluluskan dan menyempurnakan balas marahnya, nescaya menyeru akan dia oleh Allah di atas segala kepala makhluk pada hari kiamat, sehingga diberi pilih kepada dia mana-mana anak bidadari yang dikehendakinya. Itu dia. Siapa yang berasa marah, dia boleh sembunyi marah dia. Orang tak tahu kata dia marah. Dia boleh simpan marah dia. Sedangkan kalau dia nak lepas marah boleh. Kalau marah tapi nak lepas tak boleh, tak karut yang tu. Yang ni marah, dia memang boleh kalau dia nak lepas marah, tapi dia simpan kemarahan tu. Orang yang macam ni betul-betul kuat. Hari akhirat esok, depan manusia ramai-ramai, di hari akhirat esok Tuhan panggil dia. Kamu dulu atas dunia boleh tahan marah, masa ni sah. Ni anak bidadari duk ada banyak, hak mana kena ambil. Dia kata. Tunggu lagi. Okay. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Dia kata. Dan satu hadis lagi daripada di dalam At-Targhib wa Tarhib, kata dia an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min jur'atin a'zama 'inda Allah min jur'ati ghaib tazamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada satu teguk ayam yang lebih besar pahalanya dan lebih besar balasan dia di sisi Allah daripada seteguk ayam marah yang disembunyikan di dalam hati kerana menuntut pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Marah ni dia umpamakan macam seteguk ayam. Bila marah ni, telan kemarahan tu. Tak selalu telan kemarahan tu. Orang yang telan kemarahan tu, itulah teguk ayam yang paling baik di dalam dunia, yang akan dibalas di hari akhirat dengan balasan yang paling baik. Iman. Susah tuan-tuan. Nak tahan marah ni susah. Abang boleh lah. Nak tahan ni bukan senang tuan-tuan. Dia main merah telinga ni jahanam bila. Gagah duduk diam, tak ada apa kan. Yang orang perempuan duduk syarah ni. Dia dengan syarahan perdana sempena Isra' Mi'raj dengan apa, dia duduk bagi kat kita gedung duduk tahan duduk teringat aku baru mengaji ni bab marah ni. Kan? Dia duduk bersyarah tak dia lagi, kita kata dia sudahlah, slow lah. Kontrol tu. Sudahlah. Duduk main lagi. Pum lagi. Aku kata sudah. Tinggi sikit daripada tadi, tinggi sikit. Aku kata sudah. Dia duduk buh lagi. Pum. Ni tak hati Melayu ke? Slow lagi. Ni tak hati Melayu ke? Aku kata sudah. Dia duduk buh lagi. Bangkit, tendang bangku sebiji. Pum, pergi ke dinding. Baru dia tengah. Dia duduk teriak tepi-tepi air. Itulah minyak puan. Aku kata dah. Lepas tu cari minyak angin. Urut balik kaki. Tak apa lagi lah. Tak apa lagi. Pasal apa? Pasal dia tak tenang bini dia. Tak apa lagi. Pasal apa? Pasal dia tahu bini dia jenis macam ni. Lagi tak tenang bangku, lagi tu dia tak mampu. Kan? Tu kira kontrol lah tu. Kontrol. Lepas tu dia dah kata apa? Ambil minyak ni urut dia. Dia pun habis sebab apa semua, dia tengok kesian pula kat orang ni. Dia kata kan, main ni nak tolong urut dia lah. Elok boleh. Kontrol lah. Kontrol. Tapi kalau dia duk syarah kat kita pun satu macam dia, lipat kain pun tepi macam ni dah. Kita bagi satu syarahan balik kat dia bersyarah balik kat kita bersyarah pula. Jangan. Maka tak selesai masalah. Kan dia macam tu.
Dia kata meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah. Tentu percaya tak? Tak ada orang dalam dunia ni yang berumah tangga tak bergaduh langsung. Tak ada. Tak ada manusia dalam dunia ni yang berumah tangga yang tak bergaduh langsung. Berumah tangga ada, cuma teruk dengan tak teruk aja. Selisih faham ni adalah biasa. Nabi SAW pun berlaku selisih faham dengan isteri dia, tapi selisih faham Nabi dengan isteri dia cukup cantik. Tak ada masalah apa. Cuma setakat muka nampak macam kecil hati macam tu aja. Tak lebih daripada itu. Masalah dia kata belah kesian itu sifat yang terpuji pada syarak. Tetapi tidaklah belah kesian pada semua perkara, sama ada baik ataupun jahat. Bahkan belah kesian pada orang jahat itu ditegur oleh syarak. Kita ni orang Islam ni disuruh supaya ada dalam diri kita ni belah kesian, sifat rahmah. Sifat rahmah ada belah kesian dekat orang. Kena ada dalam diri kita. Tapi kesian ni bukan dekat semua orang. Dia kata. Kita hanya boleh kesian dekat orang-orang baik. Orang jahat, dia kata ditegur kita kesian. Begitu. Seperti belah kesian akan orang yang bunuh orang. Jangan dibunuh akan dia. Tak boleh. Dia bunuh orang. Dia patut dikenakan hukum qisas. Bunuh orang, sabit, ada saksi, ada bukti, ada semua cukup. Mahkamah jatuhkan hukum. Dia ni bunuh orang. Maka dia mesti dikenakan hukum qisas. Bunuh balas. Hidup kesian kat dia pula. Kesian kat dia, tahkar itu dia tak sengaja. Tak boleh. Oleh kerana dia buat satu jenayah, maka dia wajib dihukum atas jenayah yang dia buat. Begitu. Dan belah kesian kepada orang yang mencuri. Jangan dipotong tangan. Tak boleh. Tak boleh kesian kata potong tangan dia, nanya lah. Nak cari makan macam mana. Dan setidak-tidaknya dia nak makan macam mana. Hidup fikir pula kau nak makan macam mana. Kan? Kesian kata. Cari makan tentu dah susah. Tangan tak ada. Nak makan pun susah. Kerana tangan tak ada. Dengan kerana tu tak salah dia potong tangan orang. Kata begitu. Tak boleh. Dia kata kesian dalam bab-bab yang diperintahkan oleh Allah tak boleh. Tak boleh kesian. Dia kata dan belah kesian kepada orang tua yang berzina. Jangan direjam dan sebagainya. Kesian umur pun dah 75, 80 dah. Kesian dah kat dia pun tak larat dah. Tak larat. Ni kes yang dibicarakan. Ni kes zina. Yang hampir buat kerja tu larat. Mai tak nak kena hukum rejam, dia hidup fikir dia tak larat. Tak larat mai kok mana? Tak boleh. Dia kata macam tu. Dan bermula belah kesian pada yang disuruh itu ialah seperti belah kesian kepada orang yang taat. Belah kesian kepada dua ibu bapa. Belah kesian pada hamba sahaya dan kepada saudara mara dan kepada orang Islam yang baik-baik. Ni hak disuruh. Dekat mak pak kena kesian. Dekat mak pak tengok kesian. Kita nak boleh jadi lagu kita lah kan. Dialah susah payah dulu. Kita pernah dengar hadis cerita tentang seorang sahabat. Yang masa mak dia hidup, ayah dia hidup, dia jenis tak sedang ke diri. Maka dia tak buat baik pada mak bapak dia. Tak buat baik langsung. Sehinggalah mak dia mati. Tinggal pak saja. Barulah dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dapat petunjuk. Bila dia pergi duduk dalam majlis Nabi, Nabi duduk bercakap tentang birrul walidain, tentang buat baik kepada dua ibu bapa. Dia pergi duduk, dia duduk dengar sikit jadi banyak dalam diri dia rasa insaf. Berasa menyesal sungguh masa mak ada dulu dia tak ada nak buat baik. Mak dah tak ada dah. Dulu balik menyesal tak sudah di rumah tak tahu nak buat macam mana. Fikir tak sudah. Ingat pak dia ada lagi. Kebetulan pula Allah takdirkan pak ni sakit, lumpuh, nak berjalan tak boleh. Dia dukung pak dia sehari 5 kali pergi masjid sembahyang waktu. 10 tahun dia khidmat ke pak dia, dukung pak daripada rumah buat pergi masjid untuk sembahyang waktu. 10 tahun sehari 5 kali dukung pak dia. Selepas 10 tahun pak dia meninggal. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dia cerita kisah dia masa mak ada, ayah ada, dia tak teringat nak buat baik apa lagu-lagu ni. Sampailah mak dia mati, barulah dia dapat hidayah, dapat petunjuk, dia nak buat baik. Mak dah tak ada, ada ayah pula sakit, dia khidmat kat ayah dia 10 tahun, kerja dia buat macam ni. Dia kata, ya Rasulullah, tertebus ke tak segala kebaikan yang mak ayah aku buat kat aku?
dengan hak aku buat dekat pak aku tu, aku bayar balik tak kebaikan mak bapak aku kat aku? Nabi kata sikit pun tak terbalas. Nabi kata sikit pun tak terbalas. Jangan kata dah bayar balik, sikit pun tak balas. Nabi kata. Terkejut sahabat ni. Anak sakit ni, kita sakit sama, tak tidur malam, berjaga dia apa semua, tambah mak ni pula sampai anak ni sakit teruk, sampai sembahyang hajat minta ke Tuhan. Yang kata mak ni sembahyang hajat minta ke Tuhan, minta supaya sakit anak tu bagi ke dia, sihat dia bagi ke anak tu. Yang kata mak apa? Anak ni bila esok mak dia tua, duk berak bukan apa semua, dia jaga. Mak dia bukan dia tak jaga, dia jaga. Tapi mulut ni dia punya duk katakan mak dia lain kali habang lah, kalau ni awak duk buat lagu ni, tai orang tua ni busuk. Tak banyak sikit dalam hati terselit. Oi, payahlah jaga orang tua ni. Apa maksud payah jaga orang tua? Maksud dia apa? Nak suruh jalan cepatlah, aku tak nak jaga adik ni. Gaduh adik-beradik ni tak saya cerita lah. Bergaduh adik-beradik ni tak usah cerita lah. Pergi rumah abang-abang tak larat jaga, pergi rumah kak-kak tak larat jaga, main rumah adik-adik tak larat jaga, duk tolak mak pak ni macam bola ni, tak usah cerita lah. Bila mak ni sakit teruk sikit, adik ni bawa mak ni pergi masuk private hospital, masuk PPU. Oh, masuk situ kena bayar mahal pula. Kak abang ni pekat marah hadir. Siapa suruh hang bawa pergi hospital bayar duit ni? Kalau hang ada duit tak apalah hang bawa pergi situ. Kalau hang pun nak minta duit kat kami, tak usah bawa pergi situ. Dia tengkak adik-beradik dengar kat mak pula. Jadi bagaimana tuan-tuan? Ini semua benda ada jadi dalam masyarakat. Ini semua ni benda ada jadi dalam masyarakat. Hak adik ni pula punya sedih. Telefon mai kat ustaz pula. Saya kecil hati betul lah dengan adik-beradik saya ni. Dia kata, mak saya sakit ustaz, sakit teruk. Saya bawa pergi dah hospital kerajaan, maklum sajalah lambat. Cek yang tu dulu, cek yang ni dulu, yang kawan hidup menyawa ikan, saya tak boleh tahan ustaz. Mak saya bawa keluar, saya bawa pergi swasta. Swasta ni sampai-sampai dukung kita bawa masuk. Lama tak nak cah mana. Biasalah yang tu, tak abang pun masyarakat tahu benda tu. Benda bayar duit, layan elok lah. Pergi sambut dukung orang masuk apa semua, test dandan. Sama sehari, siap semua ujian. Darah pun cek hari tu lah dengan CT scan, dengan MRI, masuk terowong, tarik keluar, apa report semua, keluar apa semua. Tengok-tengok bil, RM60,000. Elok sungguh lah. Bila kena RM60,000, yang habis ambil mak bawa api ni, dia duk ingat tekat-tekat RM6,000, RM7,000, tak apalah, dia nak bayar seorang lah. Tak mau kacau dah abang-abang kau lain ni. Pasal dia tahu akan jadi pasal kalau minta duit. Tengok-tengok bil main RM60,000, tak terbayar dia pun. Telefon jugalah kat abang kat kau ni, minta lah apa kau boleh tolong yang mana mak kita. Sudah letak tolong, mati pula adik ni. Allah orang tua, biasalah orang tua sakit. Cakap lah. Biasalah orang tua sakit. Allahu Akbar. Adik ni kecil hati. Tak tolong dah satu bab. Telefon mereka ustaz mengadu. Ustaz ni dia buat apa? Selawat banyak-banyak. Tuan-tuan, tak kena hari bulan, kita lalu keadaannya. Tak kena hari bulan, kita lalu keadaannya. Maka Islam bagi ingat awal-awal. Mak pak ni jagalah. Kalau perlu bergadai bergolok, kalau perlu apa buatlah untuk mak pak kita. Tak usah takut tuan-tuan, kita buat baik ke mak pak kita, esok anak kita buat baik ke kita. Dia pergi mana? Nabi kata tidak ada azab yang disegerakan di atas dunia ni, melainkan azab derhaka ibu bapa. Dalam banyak-banyak azab atas dosa yang manusia buat ni, hak garanti Tuhan balas sebelum mati, kerana derhaka ibu bapa. Bagi mak pak kecil hati. Sebelum pejam mata Tuhan balas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau tidak Tuhan tak sebut. Wa qada rabbuka alla tu. Ayat tu cerita apa? Suruh kita ni buat baik.
Kita taat kepada Allah, sambung sekali dengan buat baik kepada ibu bapa. Dia buh dalam satu ayat. Makna kata apa? Besar kedudukan mak di dalam hidup kita ni. Maka kepada ibu bapa lebih wajar kita buat baik. Belah kesian kepada hamba sahaya dan kepada sama-sama orang Islam. Begitu. Maka belah akan orang dhaif dan dua ibu bapa dan hamba sahaya tu tersebut dalam hadis yang dikeluarkan. Dan juga kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi satarallahu alaihi kanafahu wa adkhalahu jannata." Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara siapa ada dan terdapat padanya 3 perkara ni, nescaya ditutup oleh Tuhan atasnya dengan lambungnya, yakni sentiasalah dia dalam pemeliharaan Tuhan dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Nabi kata siapa ada 3 benda ni, Tuhan seolah-olah letak dia di lambung Tuhan, seolah-olah Tuhan letak dia di tepi Tuhan, seolah-olahnya Tuhan pelihara dia, seolah-olahnya Tuhan lindungi dia. Siapa ada 3 benda ni, dia duduk sebelah Tuhan, Tuhan jaga dia. Itu maksud dia. Kata dia rifqun bid dha'if wa syafaqatun 'alal walidain wa ihsanun ilal mamluk. 3 perkara tu ialah, yang pertama kesian kepada orang dhaif. Tengok orang miskin, orang dhaif, kesian, berasa kesian. Dan belah atas 2 ibu bapa. Bila tengok mak pak ni hati runtuh. Bila tengok mak pak ni hati runtuh. Umur dah main 70 lebih, 80, 90 umur. Nak bangkit daripada bangku ni. Ni betul dia nak bangkit, dia ketak tangan ni. Kita mau kena ada belah dalam hati ni. Ingat satu hari kita panjang umur macam tu. Macam mana dia depan kita tu, macam tu kita esok depan anak-anak kita. Ni nak bangkit ni, ketah tangan ni, dia nak tunjai bangkit ni, ketah. Boleh berdiri, melayah lepas. Kena ada dalam hati ni sebagai anak, bila tengok macam tu kena ada belah. Tengok pak dia nak tunjai tu, peluk dia, angkat dia bagi berdiri. Tunjuk kita belah dekat mak pak ni. Hari ni tuan-tuan tak ada lah. Bukanlah tak ada, hak banyaknya tak macam tu lah. Hak banyaknya tak macam tu. Tendang mak pak badan. Baru ni di Pulau Pinang, di pulau. Anak ni dia terajang mak dia, jatuh berguling. Pak mai nak tahan mak lah. Bila tengok anak terajang mak ni, punca minta duit, mak tak bagi, terajang mak dia, jatuh terguling. Pak mai nak jadi galang ganti, dia sedekah pak dia dengan kayu atas belakang. Pak bangkit pergi buat report polis. Allah, kata wuduh lah. Pak pergi buat report polis, report tentang jahat anak sendiri. Polis mai cari, tak ada lah. Dia tuang lah, lari pergi ke mana ke, resap, hilang dia. Patah balik, mai balik. Dah lepas berapa hari ke, polis pun tak ada dia. Dia patah balik, mai dia terajang lagi sekali. Marah kata report polis. Pak ni mai jumpa kita ni, mai duk cerita. Allah Akbar. Runtuh hati mak pak ni. Nangis depan kita ni, kita jadi tak tertuarah nak dengar cerita macam-macam dia. Bila jadi macam ni, mak pak ni sekali lah nak merawit habis lah, cerita habis lah. Ni saya punya silap juga Ustaz, saya pun mengaku lah, ni semua saya punya pasal lah. Saya tak didik dia cara agama, saya lah silap benda ni. Saya ni pun dulu dengan apa ni agama ni tak apa ni, saya pun akhir-akhir ni lah baru duduk ni ke agama. Susah tuan-tuan, bila main cerita macam ni susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak kita reti agama ni besar rahmat. Tak mesti mengaji sekolah agama. Anak kita reti agama, besar rahmat. Ajak dia terus semayang daripada awal, dia reti kata Allah tu Tuhan Maha Besar. Bila dia tahu kata Tuhan ni, Allah ni Tuhan Maha Besar, apa Tuhan kata dia akan turut. Pasal apa? Pasal Tuhan besar dalam hidup dia. Tuhan kata apa, dia turut. Kalau Tuhan kata dia kena buat baik kat mak pak, dia buat baik kat mak pak. Pasal apa? Pasal Tuhan suruh dia buat. Tuhan besar dalam hidup dia.
Tapi bila kita tak letak Tuhan dalam hati anak kita, kita peduli apa tuan-tuan? Kita peduli apa? Kita kena tanam dalam hati anak kita tu Tuhan yang paling besar dalam hati dia. Tuhan paling besar. Lepas tu bila dia dah terima kata Tuhan paling besar, kita hamak apa pun kita kata Tuhan suruh. Dia akan taat. Pasal apa? Pasal hak suruh ni Tuhan yang paling besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia dan belas kesian kepada hamba sahaya. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi gharib. Maka kesian kepada orang dhaif itu, iaitu kesian kepada orang fakir miskin dan orang yang tidak upaya dan tidak kuasa kerana sakit dan dhaif. Kesian. Maka berlemah lembut dengan mereka itu, dan kesian tolong bantu yang tiada terbuat dan tiada sampai kehendaknya, yakni yang tiada ditegur syarak. Orang hak jenis macam ni memerlukan pertolongan ni, tak boleh tolong banyak sikit, kena tolong. Tuan-tuan tengok orang sakit lah dalam dunia ni. Orang sakit ni 1001 macam sakit dia ada. Dia tak kira siapa. Dia tak kira orang tua, dia tak kira orang baik, dia tak kira orang jahat, dia tak kira budak, dia tak kira siapa. Sakit ni dia pukul semacam je. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata tolong orang yang memerlukan ni. Dan tiada bengkeng dan tiada bengis dan menahan akan marah pada mereka tu. Pada orang macam ni, tak usah tunjuk kita ni bengkeng. Tak usah. Begitu. Adapun kesian kepada ibu bapa itu, maka dia itu wajib. Istimewa pula apabila telah tua keduanya. Wajib. Jaga hati mak pak ni wajib. Lebih-lebih lagi waktu tua. Dia kata. Kerana dua ibu bapa itu amat kesian kepada anak. Pada masa kecilnya dipelihara dan diberi makan dan diberi minum dan diasuh sekira-kira menjauhkan apa yang membawa mudarat kepada anak-anak itu dia. Macam habis kita kata tadi. Mak pak ni, anak sakit habis duit. Habis duit. Jual kereta, tinggal motor tak apa. Nak berubat anak sakit. Esok mak sakit, anak sanggup jual kereta kerana nak berubat mak. Ini cerita. Hakikat hidup dalam dunia macam tu. Maka anak pun buatlah ke atas dua ibu bapa itu. Biar cukup taat kepada keduanya. Dan ada pun kesian kepada hamba sahaya itu, iaitu tidak dipukul, tidak digodam akan mereka itu pada segala perkara yang disuruh. Dan tiada tengking atas mereka itu akan pekerjaan yang tiada daya upaya mereka memperbuatnya. Ni kita ada orang gaji di rumah. Oh, mereka ni bukan menatang. Kita ada orang gaji di rumah, ambil budak Indonesia, ambil budak Thailand, budak Siam, duduk kerja dengan kita, ambil. Mereka bukan menatang. Mereka manusia. Mereka sopa macam kita. Mereka bukan hamba. Bukan kita beli mereka ni atas nama hamba. Mereka ni manusia merdeka yang mempunyai hak yang mesti kita bagi ke mereka. Oh jangan. Ni ada orang gaji di rumah buat jagah tengking ni hari-hari. Balik-balik kerja buka peti air, tengok-tengok air air. Hak dia duduk balik kerja panas-panas nak minum ni tak ada. Pongai habis barang satu peti air. La ilaha illallah. Balin piu-piu dalam rumah tu habis. Dengan bidang-bidang mai pun celapak pergi ke pintu dapur habis. Apa pongai apa macam tu. Oleh cik kita cerita orang pongai dia dahsyat. Ada satu kawan saya tu nak isap rokok. Nak isap rokok. Nak ambil apa lighter, peti api dalam poket, dia seluk tak masuk, koyak rak kata poket tu. La ilaha illallah. Bini dia kata awaklah ya hang jadi macam tu. Nak ambil peti api, lagu mana poket tu dia, lagu mana tu dia jolok tak masuk, dia koyak pakit tu, dia koyak rak kata. Puas hati nak cucuk rokok tu, nak buat kerja makruh aja. Lah. Ni yang agama tak mahu macam ni. Agama tak mahu macam ni. Jadi kita dan cukupkan makan minum sebagai mencukupkan makan minum diri sendiri juga, dan pakaian dan tempat tidur. Dengan orang gaji dengan apa ni, lagu mana kita buat kat kita, lagu tu kita kena jaga dia. Kita makan apa, dia makan apa, kita minum apa, dia minum apa, kita pakai apa, dia pakai apa. Kena jaga macam tu. Dan tidaklah dibuat ke atas mereka itu sebagai menatang jua. Ditidurkan di atas tempat yang hina dan tempat yang kotor. Tak boleh. Lagi orang gaji tidur tepi tonggas jakong. Nombor teruk sangat. Pakai bagi Toto Narita dia lah. Apa tepi tonggas dia. Kalau bocor gas tu, arwah dia hamba Allah besar.
Dia bagi contoh je. Makan minum ni selepas kita makan. Kita apa semua makan selera selesai, sisa-sisa tu abang dia makan. Jangan. Sana esok kita beritahu. Kita buat tu betul ke tak betul. Kadang orang perempuan lah. Masalah sebenarnya orang perempuan lah. Orang lelaki ni tak puas sikit. Orang lelaki ni dia mulut ruyuh apa gitu. Dia nak makan panggil sekali. Orang gaji main makan sekali. Orang perempuan ni cubit kita. Dia kata ayah ni untuk gatai. Gatai apa pula. La ilaha illallah. Kita nak buat baik. Kita ada mengaji. Kita tahu orang-orang macam ni kita kena buat baik. Kita tak boleh hina dia. Dia tidur baca kot lain. Ada juga kita jadi kawan saya immigration cerita. Kawan saya immigration dia cerita. Dia kata ni cerita orang ambil orang gaji ni. Dia kata ya Allah Ustaz. Ni mai di bahagian pekerja asing ni cerita macam ni duk mai. Sampai depan pegawai immigration dia bertengkar lagi. Dia cerita ni sedih. Nak tukang orang gaji ni, nak potong nama ni, nak ambil orang lain apa semua, kena pergi report kat immigration dulu. Ni hak budak lama ni nak potong, nak ambil budak baru. Pegawai immigration tanya, pasal apa ni baru kerja berapa hari ni, nak tukang pasal apa? Timbul cerita ni. Cerita cubit pahat. Apa? Laki dengan kepiah putih dia main masjid mengapa pun dia tak percaya juga. Dia kata apa? Aku kepiah putih lagi aku tak percaya. Dia kata, macam tu pula. Kacau betul Ini tak boleh. Kita pergi layan macam tu tak boleh. Dan diberi makan dan pakai yang buruk-buruk dan yang cemar-cemar. Pergi cari kain baju yang nak buang tu. Pergi bagi orang gaji pakai. Nak tunjuk tu. Kata dia ni orang gaji. Awak macam tu. Pergi cari hak kocak-kocak dah apa. Jet tampung-tampung. Pakai ni. Nak tunjuk derajat dia dengan derajat orang gaji ni tak sama. Tak boleh macam tu. Agama tak nak macam tu. Maka semua perbuatan yang demikian itu tidak kesian namanya. Daripada itu nak makna kita tak ada belas kesian kepada orang. Kemudian kita buka terus muka surat bawah tu. Fi sa'ati karamillah tu. Kita tak baca dia panjang. Kita buka terus. Tuan-tuan buka muka surat 175. Ini ringkas saja kita baca sikit. Dia kata bab ma ja'a anna Allah qad ghafara lil kifli. Bab yang datang pada menyatakan hadis bahawasanya Allah Ta'ala sesungguhnya mengampun bagi orang yang bernama Al-Kiflu. Ini satu hadis cerita bagaimana satu orang manusia yang banyak buat dosa, Tuhan ampun dosa dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengampun akan dosa hamba-Nya. Ini Tuhan kita. Tuhan kita ni dia tak macam manusia. Manusia kadang-kadang dendam sampai mati. Tapi Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia nak manusia minta ampun kat dia, dia nak bagi pengampunan. Ini yang kata Tuhan kita ni. Dia nak manusia minta ampun kat dia. Buat salah minta ampun. Buat salah minta ampun. Lepas minta ampun tersilap buat lagi. Minta ampun lagi. Mailah. Kalau kamu mai mengadap aku. Tuhan kata. Kalau kamu mai mengadap aku membawa kesalahan penuh satu muka bumi. Aku datangkan kepada kamu keampunan sepenuh bumi. Tuhan kata. Ini yang kata Tuhan kita. Maka terkadang dengan sedikit taubat telah diampunkan berapa banyak dosa. Yang kata Allah ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni, kadang-kadang dengan satu taubat yang kita buat, tapi taubat itu taubat nasuha. Satu taubat, Tuhan dia cancel habis dosa yang banyak. Pasal apa? Pasal Tuhan tahu, dia ni taubat dengan taubat nasuha. Dia tak buat dah lepas ni. Allah ampun semua dosa dia. Seperti barang yang berlaku pada satu orang daripada Bani Israel pada zaman dulu. Yang cerita dia zahir dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadithan law lam asma'hu illa marrah aw marratain hatta 'adda 7 marrat walakinni sami'tuhu aktsara min dhalik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada aku satu cerita. Anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar. Dia kata Nabi pernah cerita dekat aku satu cerita. Dia kata, jikalau tiada aku dengar akan dia melainkan sekali atau 2 kali ataupun hingga dibilangkan 7 kali, tentu tiada aku ceritakan kepada kamu. Tetapi aku dengar akan Nabi cerita lebih daripada 7 kali. Anak Sayyidina Umar, dia kata Nabi ada cerita dekat aku dengan sahabat-sahabat lain. Nabi cerita satu cerita
Cerita tu Nabi bukan cerita sekali. Bukan Nabi cerita 2 kali. Bukan Nabi cerita 7 kali. Kalau kata Nabi cerita sekali, 2 kali, 7 kali, aku tak abang ke hamba, dia kata. Tapi Nabi cerita benda yang sama dekat kami lebih daripada 7 kali. Makna dia apa? Makna dia ni benda yang sangat penting. Maka Nabi cerita berulang-ulang kali. Dan telah datang satu riwayat daripada Al-Hakim dan Al-Baihaqi, telah didengar daripada Nabi SAW lebih daripada 20 kali. Itu dia. Nabi cerita benda yang sama ni lebih daripada 20 kali. Takkan Nabi tak ada modal ke? Tak. Kita kalau duduk dengar ceramah, dengar ustaz ni, Allah, duduk pulang cerita ni lagi. Tapi kita tahu lah, bila dia ceramah, dia kata, lagi dia cerita tu nanti dengar. Ni kita kenal juga. Kita kata dia ni tak ada modal, ni dia ulang buat tu. Mungkinlah satu tak ada modal sungguh. Yang kedua, mungkin benda tu penting. Maka kerana tu dia ulang banyak kali. Nabi SAW kalau dia nak cerita dekat sahabat benda baru, tiap-tiap hari, tiap-tiap sejam, Nabi boleh cerita benda baru. Tak habis cerita Nabi. Tapi Nabi SAW cerita tentang kisah budak Bani Israel yang bernama Al-Kiflu ni. Nabi cerita lebih daripada 20 kali. Nabi cerita. Apa cerita dia? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kana Al-Kiflu min Bani Israel la yatawarra'u min dhanbin 'amilah. Kata dia bersabda Nabi SAW, adalah seorang laki-laki bernama Al-Kiflu. Dia ni daripada kaum Bani Israel. Sangat kuat buat maksiat. Tidak mau dia meninggalkan daripada dosa yang diperbuatnya itu. Demikianlah halnya. Dia kata ada satu orang. Nabi kata dia ni satu budak muda. Hidup zaman Bani Israel. La yatawarra'u min zanbin amilah. Dia ni, Allah, dosa ni membujuk lalu melentang patah. Apa benda yang dia tak buat? Jangan tanya dia apa dosa dia buat. Dia tak nak cerita. Tanya dia apa yang dia tak buat. Semua minum arak, berzina, bunuh orang, mencuri, semua benda hak dosa buat belakang. Yang kata budak yang bernama Al-Kiflu ni, sentiasalah cenderung dia kepada derhaka Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ni tak ada ingat lain, ingat nak lawan Tuhan. Hari-hari nak lawan Tuhan. Ni yang kata Al-Kiflu ni, Nabi cerita benda ni. Dan mengerjakan kejahatan yang sebesar-besarnya dan suka kepada kerja-kerja fasik. Hak dia buat ni dosa besar. Kecil-kecil ni tak syok. Dia mau dosa besar, cabaran. Begitu. Kata dia fa'atathum ra'atun fa'a'taha 60 dinaran ala ayyataha. Maka pada satu masa datang satu perempuan yang belum pernah jahat, mai kepada dia. Maka minta sedekah perempuan tu kerana miskin. Maka pergilah perempuan itu kepada Al-Kiflu. Maka diberi oleh Al-Kiflu itu 60 dinar wang mai. Dengan syarat boleh dizinanya. Satu hari. Mai satu perempuan jumpa dia. Perempuan ni perempuan tak pernah buat jahat. Perempuan baik. Dia pergi cari Al-Kiflu ni, pasal Al-Kiflu ni orang kaya, duit banyak. Dia pergi cari Al-Kiflu ni kerana nak minta pinjam duit daripada Al-Kiflu kerana dia dalam keadaan perlu duit. Bila dia sampai dekat Al-Kiflu ni, inilah peluang dia. Dia kata apa kat budak ni? Dia kata tak ada masalah, duit yang hang berapa? 60 dinar. 60 dinar aku bagi. Syarat, hang mesti berzina dengan aku. Orang jahat. Aku boleh tolong, tak ada masalah. Ini 60 dinar ni benda kecil. It's a small matter. Kalau dia boleh cakap orang putih lah. Tapi pada masa tu belum ada dasar orang putih lagi. Kan? Jadi dia cakap lagu Arab macam tu. Tapi maksud dia kata benda ni kecil. Berapa? 60 dinar. 60 dinar kecil. Itu tak ada masalah. Yang besar ni apa dia? Hang sanggup tak sanggup berzina dengan aku? Kalau sanggup, 60 dinar ni ambil. Bukan hutang, ambil saja. Dia kata. Orang kaya yang menyalahgunakan kekayaannya. Ini Al-Kiflu. Bila perempuan tu dengar kehendak laki-laki Al-Kiflu itu yang demikian, serta dirinya berkehendak kepada 60 dinar itu bagi melepaskan hajatnya dan kefakirannya. Lalu dia kabulkan syarat Al-Kiflu itu dengan hati yang amat duka cita.
Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Dia, orang putih kata desperate. Dalam keadaan terdesak. Tak boleh buat apa dah. Dia nak duit tu. Duit tu sangat diperlukan. Adalah riwayat lain dia cerita kata pak dia sakit, perlu belanja apa semualah. Kerana tu dia perlu duit untuk selamat bapak dia. Oleh kerana dia tak boleh, tak ada pilihan lain dah. Melainkan terpaksa turut kehendak Al-Kiflu ni. Maka dia pun kata tak apalah, zina pun zina lah. Dia kata janji aku dapat duit 60 dinar. Tapi hati dia sangat duka cita. Begitu. Setelah tetap dah capai keputusan dia ni akan bagi 60 dinar, perempuan ni sanggup berzina dengan dia, dah tetap benda tu, maka perempuan itu pun terima wang itu, dan laki-laki itu pun berhajat kepada zinanya. Duit pun bagi, okey lah ni jalan macam yang dijanjikan. Kata dia, falam maqa'ada minha maqa'ada rajuli min imra'ati ur'idat wa bakat faqala ma yubkiki a'akrahtuk. Maka tak kala duduk laki-laki itu pada tempat duduk suami daripada seorang perempuan. Yang ni telah tidur perempuan itu, dan laki-laki hendak mengerjakannya. Dan nak berzina sangat. Dah perempuan ni pun dah duduk macam dalam keadaan macam nak berzina sikit lagi, nak berlaku dah zina ni. Lalu menggeletar perempuan itu serta menangis cukup dengan sejuk tubuh dia. Benda terpaksa. Al-Kiflu ni dia rasa perempuan ni badan sejuk, satu badan sejuk, badan dia tetap dalam keadaan sebab menahan menangis ni. Bila dilihat oleh Al-Kiflu, laki-laki itu akan perempuan yang demikian, lalu ditanya dia dengan segeranya. Kata dia, kenapa engkau menangis sampai begini? Dia kata, ni apa pasal? Dia kata, ni yang tidur buat teriak macam ni pasal apa? Adakah aku menggagahi akan kamu untuk berzina ni? Dia kata, aku paksa enggak suruh berzina? Bukankah tadi ni kita dah sign MOU? MOU, Memorandum of Understanding. Kan? Bukankah tadi kita dah setuju, aku nanti bagi duit, hang nanti serah kehormatan hang dekat aku? Bukankah ini satu persetujuan? Ada aku paksa? Dia kata. Aku tak paksa. Dia kata, aku cuma kata kalau hang mau duit, aku mau yang ni. Hang kata okey. Dah okey pasal apa? Hidup buat macam orang kena paksa. Dia nak marah. Maka bukanlah engkau wang yang kamu telah menyukakan seperti kehendak. Bukankah aku dah bagi duit? Sepatutnya hang dah dapat duit, hang seronok. Ni pergi buat teriak habis satu badan sejuk ni, apa cerita? Bila didengar oleh perempuan itu akan kata laki-laki yang demikian, maka dengan segera pula dijawabnya, qalat la walakinnahu amalun ma amiltuhu qat wa ma hamalani alaihi illa al-hajah. Kata perempuan tu, tidak, dia kata, tidaklah menangis aku ni dan tidaklah takut aku ni kepada kamu. Dia kata, aku menangis, aku takut ni bukan kerana kamu. Aku tak takut kat kamu, dia kata. Tetapi aku menangis ni kerana aku takut Allah, dia kata. Aku menangis ni pasal aku teringat ke Tuhan, dia kata. Belum pernah aku buat kerja jahat ini sekali-kali selama aku ada dalam hidup aku. Maka tidak menjadikan dan tidak menolakkan aku atas pekerjaan busuk ini, melainkan kerana kepapaan dan miskin aku, yang menjadikan aku telah melampau-lampau sehingga mengerjakan perkara yang boleh menghapuskan kehormatan aku. Dia kata, saja aku tak buat benda ni. Dia kata, aku tak pernah buat benda ni, aku tak pernah teringat nak buat benda ni. Kalau saja aku tak akan buat benda ni. Tapi apa nak buat? Aku miskin, aku papa, aku perlu duit untuk guna dengan tujuan yang tertentu. Kerana tu aku terpaksa buat benda ni. Tapi aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sebab aku menangis. Bila didengar oleh laki-laki Al-Kiflu itu akan perkataan perempuan yang demikian, maka dia pun berkata, faqala anti tafa'alina hadha wa ma fa'altu idhabi fahiya lak. Maka kata laki-laki yang bernama Al-Kiflu itu, engkau buat ini dan tidak aku memperbuat akan dia. Yakni engkau itu satu perempuan yang mempunyai sikit iman, lebih daripada laki-laki takut Allah. Maka adakah aku tidak takut akan maksiat? Bahkan aku yang lebih utama takut daripada kamu. Dia kata, hang satu perempuan miskin
Orang perempuan yang miskin pun boleh takut dekat Tuhan. Patutnya aku, orang laki-laki kaya, aku lebih patut takut dekat Tuhan. Hang pula lebih takut dekat Tuhan daripada aku. Dia kata, pergilah kamu berjalan jauh daripada aku. Oleh kerana hang ni nampak lebih baik pada aku pada hari ini. Hang takut kat Tuhan, sedangkan patutnya aku lebih takut dekat Tuhan. Hang takut kat Tuhan, hang pergi. Dia kata, tidak aku berkehendak kepadamu lagi. Aku tak mau buat apa kan. Hampir. Dia kata. Dan ambil olehmu akan wang itu. Maka iaitu hebah aku kepada kamu. Dia kata duit 60 dinar yang aku bagi tadi. Dah jadi hak hang. Pilah. Tak payah bayar. Tak payah apa. Pilah. Dia kata. Kata dia. Waqala. La wallahi. La a'sillaha ba'daha abada. Famata min laylati. Fa'asbaha maktuban ala babi inna allaha qad ghafara lil tifli. Dan pada satu riwayat yang lain berkata laki-laki itu, tiada aku mau berzina dengan kamu dan dengan siapa-siapa lagi. Dia kata, demi Allah tidak aku mau buat maksiat akan Allah kemudian daripada ni selama-lamanya. Benda tu, satu benda tu menyebabkan dia terus bertaubat, tak mau buat dah. Padahal awal-awal hadis tadi dia kata apa? Al-kiflu ni la yatawarra'u min dhanbin amilah. Dia ni satu orang yang tak ada dosa yang dia tak buat. Tiba-tiba satu benda mengubah seluruh hidup dia. Itu percayalah dalam dunia ni ramai orang yang Tuhan bagi hidayah dekat dia macam ni punya cara. Satu benda ubah dia. Kiflu ni punya jahat, membujuk lalu melentang patah kerana satu perempuan mai kat dia, tiba-tiba jadi macam ni. Terus bersumpah, dia kata wallahi la a'sillaha ba'daha abada. Demi Allah lepas ni aku tidak akan buat maksiat kepada Allah selama-lama. Kemudian daripada itu mati dia pada malamnya di dalam niatnya itu. Takdir ke Tuhan pula, hari ni tak jadi berzina, dia bertaubat, dia kata aku tak buat dah benda maksiat dengan Tuhan ni, aku tak buat dah. Malam tu tidur mati dalam tidur. Tuhan Maha Kuasa. Maka berpagi-pagi tersurat di atas pintu rumahnya, dilihat orang, katanya bahawasanya Allah sesungguhnya telah mengampun bagi dosa Al-Kiflu itu. Dengan kehendak Allah, pagi itu ada tulis di pintu rumah dia bahawa ini manusia tuan rumah yang duduk dalam rumah ni, Allah ampun dosa dia. Nabi cerita benda ni dekat sahabat, bukan marah, bukan maratain, bukan 10 marat, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 10 kali, bahkan dalam satu riwayat kata lebih daripada 20 kali Nabi cerita tentang kisah Al-Kiflu. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan. Bermula azam ataupun niat Al-Kiflu itu menempati taubat yang diterima oleh Allah. Dia kata wallahi demi Allah, aku tidak akan buat maksiat kepada Allah selama-lama. Tuhan terima itu sebagai taubat. Menempati, kata-kata dia tu menempati tempat taubat. Maka syukur Tuhan baginya dan dimaafkan serta dihapuskan segala dosa dia dengan keampunan Tuhan. Tuhan ampunkan dosa dia sebab Tuhan tahu isi hati dia sungguh ke tak sungguh, Tuhan tahu. Maka dengan